Kalau bukan Najib pada ketika itu menjadi Perdana Menteri, saya rasa tidak ada projek Pan Borneo. Tidak. Satu lagi yang Najib buat, yang berani saya sifatkan berani, ialah apabila dia benarkan untuk pengujudan ini Royal Commission yang menyiasat pasal pendatangan tanpa izin. Di suatu ketika saya tanya dia, saya bilang, Yang Amat Berhormat, dulu Tun Mahathir tidak buat. Kenapa kau berani buat? Dia bilang, Tan Sri, macam mana saya tahan? Setiap kali, waktu subuh-subuh lagi Dr. Maximus Ongkili panggil saya. Kenapa tidak harus buat? Jadi bilangnya, kurang daripada itu terpaksa saya buat. Karena itu adalah kehendak pemimpin Sabah. Itu Najib. Dalam soal Malaysian Agreement 63, Najib tidak ada pernah buat janji-janji seperti pemimpin-pemimpin yang masih hidup sekarang. Berani saya katakan, Tun Dr. Mahathir sewaktu gairah untuk berkempen pembangkang menjatuhkan Najib dulu, dia berani mengatakan bahwa kalau pembangkang menang, kita akan kasih 20% royalti kepada Sabah. Selepas menang jadi Perdana Menteri, dia kata, yang itu janji manifesto itu bukan seperti Bible ataupun Quran yang tidak boleh dipindah. Betul. Baik, Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Hari ini kita cuba rakamkan this is the third episode. Yang kita mau tanya adalah tentang perjuangan Tan Sri. Perjuangan Tan Sri berkenaan tentang isu hak-hak Sabah dan juga Malaysian Agreement 1963 atau MA 63. Sebab kita tahu di Sabah ni sekarang Tan Sri, pemimpin-pemimpin politik berlumba-lumba untuk buat statement tentang MN 63. Sorry to say, ada statement yang dikeluarkan tu tidak ada substance pun. Tidak memiliki sebarang asas. Tidak memiliki sebarang asas. Yang mereka ambil dan cedok daripada fahaman politik rakan-rakan dalam parti ataupun mungkin pimpinan dorang sendiri. Ada certain pemimpin bila keluarkan statement Tan Sri, ibaratnya kemarin tu, dan daripada lahir lagi, sudah bercerita tentang perjuangan MN 63. Sedangkan baru sejak kemarin dia keluar statement yang saya rasa tidak pun memihak kepada sentrik rakyat di Sabah sekarang. Jadi untuk isu MN 63, Tan Sri, sering kali dipersoalkan. Dan saya rasa inilah masanya untuk Tan Sri jawab dan Tan Sri terangkan kepada saya dan Janifal juga kepada audiens. Apa yang Tan Sri buat semasa speaker? Ini soalan yang orang selalu tanya. Sorry Tan Sri, dia kata, apa yang Pandikar buat semasa dia menjadi speaker parlimen untuk backup isu MN 63? Dia kata, ibaratnya ada usaha untuk memadamkan. Contoh macam kami Tan Sri, kami terdedah. Kami ada baca tulisan Tan Sri dan buku Tan Sri pun dikeluarkan semasa Tan Sri masih lagi jadi speaker tentang isu MN 63. Tapi mereka yang tidak faham ini, dan mungkin tidak tahu pun. Tapi melepas cakap. Mungkin inilah masa dia. Tan Sri balun, Tan Sri jawab lah. Betul. Memang kena jawab sebab kalau tidak sampai bila-bila pun pandangan berbentuk spekulasi sebegitu akan kita cuba adil Tan Sri. Anak laut ni cuba adil. Kalau Datuk Seri Syafiq Abdal duduk sebelah saya sekarang pun saya akan tanya benda yang sama. Kenapa saya kata lepas kau jadi warisan baru kau mau bercakap. Orang akan tanya begitu. Tapi untuk Tan Sri, the moment is here. Okay, pada ketika waktu saya menjawat jawatan sebagai yang di-Ketua Dewan Rakyat, bukan isu-isu itu saja yang telah saya terbaca di media sosial sehingga sekarang ini. Malahan wakil-wakil rakyat itu sendiri kadang-kadang melontar kuja yang langsung tidak berasas. Saya terima itu sebagai satu cabaran kepada tugas saya. Saya lihat politik itu seolah-olah sebagai satu permainan suka. Umpamanya kalau seorang dia punya kemahiran adalah goalkeeper, penjaga gol, mesti kau buat penjaga gol.
Dan kau tidak boleh cerita pasal siapa striker dan sebagainya, karena itu bukan tugasmu. Jadi untuk menjawab kepada persoalan bahwa pada ketika waktu saya speaker, kenapa saya tidak berbuat apa-apa mengenai dengan Malaysian Agreement 63. Malahan ada yang menuduh bahawa kalau konon ada wakil rakyat yang ingin membangkitkan, membawa usul khusus untuk Malaysian Agreement 63, saya tidak benarkan. Benar, saya tidak benarkan apabila sesuatu usul dibawa di peraturan masyarakat 18, yaitu usul yang khas untuk perkara-perkara yang mendadak. Yang perlu diambil tindakan oleh kerajaan, umpamanya isu banjir, isu keruntuhan bangunan dan sebagainya, itu saya benarkan. Tetapi soal Malaysian Agreement 63 adalah suatu perkara yang berterusan dan tidak patut untuk dibahas dalam satu sisi, cuma mengambil setengah jam mengenai dengan satu isu yang amat kompleks. Tetapi apa yang tidak disedari oleh masyarakat, setiap ujung tahun itu adalah budget daripada bulan 10 sehingga bulan 12. Apa saja perkara yang sesiapa saja wakil rakyat yang ingin bangkitkan apa isu pun pada ketika itu kau boleh bangkitkan. Kalau misalnya kata wakil daripada Sabah berdiri untuk menghususkan dia punya hujah Malaysian Agreement 63, saya tidak bantah. Iya, berujar. Setengah jam kau berujar, kalau itu adalah apabila sudah saya kasih setengah jam kau berujar, itu saya tidak akan hentikan. Tetapi masalah wakil rakyat ialah mereka pun mau juga publicity murah. Karena pada ketika itu apabila usul 18 dibincang, pada ketika itu waktu penggal pertama ada siaran langsung. Jadi siaran langsung itu mereka mengambil kesempatan. Kalau speaker tidak benarkan, mereka akan berteriak-teriak mengatakan ini speaker zalim, dia tidak benarkan perkara-perkara yang saya buat, ini kepentingan rakyat. Apa yang dia ujarkan itu adalah kepentingan rakyat dalam pikiran dia, bukan kepentingan Dewan Rakyat itu sebagai satu dewan yang mempunyai peraturan yang tertentu. Karena apapun petua yang saya zahirkan pada ketika itu, bukan orang kampung saja yang melihat sama saya. Saya juga dilihat oleh speaker-speaker daripada negara-negara Commonwealth. Karena itulah perjalanan negara-negara Commonwealth ini. Mana-mana tindakan speaker, misal kata di South Africa, saya tahu apa yang dibuat oleh umpamanya speaker House of Commons, saya tahu di New Zealand begitu juga. Kena buku-buku referensi itu sentiasa ada pada sesuatu ketika. Isu apa? Isu peraturan masuk 18 itu ada juga di negara-negara lain. Tetapi masalah kita, saya mohon maaf, kepada orang-orang Malaysia ini, apabila terdedah kepada sosial media begitu mendadak, masing-masing mengeluarkan pendapat, sama ada pendapat yang berasas atau tidak. Jadi tugas saya sebagai speaker pada ketika itu bukan untuk memuaskan selera mereka yang langsung tidak paham apa pokok pangkal mengenai dengan peraturan masyarakat Dewan Rakyat. Karena apa saja berlaku di Dewan Rakyat itu dimasukkan dalam Hansard. Itu menjadi sejarah. Bermana kalau dalam 100 tahun sekarang ini apabila Pandikar Amin sudah tiada, orang akan baca balik apa benda-benda petua yang saya zahirkan. Malahan sekarang ini saya berani mengatakan bahawa ramai wakil-wakil rakyat daripada pembangkang dulu, daripada DEP, daripada PKR, yang masih sekarang ini apabila kami berjumpa, bukan oleh kerana pasal angkat kait dan demikiannya. Mereka masih mengatakan, kadang-kadang saya senyum selamba saja, Tan Sri, we wish you come back to Dewan Rakyat. Those were the days. Those were the days. That were the days that we enjoy ourselves. Itu mereka yang menjadikan, sama ada angkat kaki atau tidak. Itu lain cerita. Apa pula mereka angkat kaki saya sedangkan saya sekarang adalah penganggur. Jadi itu tidak timbul. Itu tidak timbul. Mengenai dengan perkara-perkara mengenai dengan Malaysian Agreement 63. Saya tahu tuntutan di Malaysian Agreement 63 sehingga saya membuat satu buku Berpisah Tiada. Mana peranan saya sebagai speaker, saya rapat dengan menteri-menteri, saya rapat dengan pembangkang, saya rapat dengan wakil rakyat di Sabah, saya rapat dengan Perdana Menteri. Ini sebagai contoh. Kalau bukan Najib pada ketika itu menjadi Perdana Menteri, saya rasa tidak ada projek Pan Borneo. Tidak. Satu lagi yang Najib buat, yang berani saya sifatkan berani, ialah apabila dia benarkan untuk pengujudan ini Royal Commission yang menyiasat pasal pendatangan tanpa izin. Di suatu ketika saya tanya dia, saya bilang, Yang Amat Berhormat, dulu Tun Mahathir tidak buat. Kenapa kau berani buat? Dia bilang, Tan Sri, macam mana saya tahan? Setiap kali, waktu subuh-subuh lagi Dr. Maximus Ongkili panggil saya.
Kenapa tidak harus buat? Jadi bilangnya, kurang daripada itu terpaksa saya buat. Karena itu adalah kehendak pemimpin Sabah. Itu Najib. Dalam soal Malaysian Agreement 63, Najib tidak ada pernah buat janji-janji seperti pemimpin-pemimpin yang masih hidup sekarang. Berani saya katakan, Tun Dr. Mahathir sewaktu gairah untuk berkempen pembangkang menjatuhkan Najib dulu, dia berani mengatakan bahwa kalau pembangkang menang, kita akan kasih 20% royalti kepada Sabah. Selepas menang jadi Perdana Menteri, dia kata, yang itu janji manifesto itu bukan seperti Bible ataupun Quran yang tidak boleh dipindah. Betul. Begitu juga dengan suara-suara daripada parti-parti pembangkang seperti DIP pada ketika itu. Masih lagi kita simpan sekarang. Apa yang disebut oleh Lim Guan Eng, apa yang disebut oleh pemimpin-pemimpin DIP. Termasuk Anwar Ibrahim sendiri, kita punya PM sekarang ini. Jadi, itu janji mereka. Najib belum pernah berjanji. Cuma yang dia kata, di mana Putrajaya terambil hak Sabah, kita akan kembalikan. Jadi apa yang dia cakap, dia kotakan. Pan Borneo dia buat. Selepas itu Suruhanjaya penyiasatan mengenai dengan PTI dia buat. Satu lagi yang dia buat. Oleh karena suara-suara orang Sabah pada ketika itu bertambah nyaring, maka beliau telah bersetuju untuk satu jawatan kuasa yang diwujudkan khas untuk Malaysian Agreement 63. Dia punya pengurusi adalah 2 pemimpin daripada Sarawak dan Sabah. 1, Anifah Aman, Datuk Anifah Aman. 1, Nancy Sukri. Itu sebab kenapa perjanjian Malaysia itu terbuka, dibuat satu forum di sini di Sabah, di mana saya nampak dijemput Safi'i, dijemput Tazri Safi'i, peguam Tazri seperti Termuka, Ansari Abdullah ada, Yong Tekli ada, Ansari Abdullah dan sebagainya. Mereka bincang secara terbuka. Jadi saya dengar masing-masing punya idea, tapi tidak saya bersetuju dengan apa yang dihujah walaupun daripada peguam yang terkemuka, karena mungkin mereka pada ketika itu menyuarakan satu perkara yang cuma dilandaskan dalam satu episod proses kemerdekaan Malaysia pada ketika itu. Yang saya tertarik, sebenarnya saya tergamit untuk buat penyelidikan mengenai dengan Malaysian Agreement 63 dan 20 perkara ini, apabila saya terbaca satu buku yang dibuat oleh seorang ambala aktivis politik, Zainal Azamain, arwah Zainal Azamain. Saya baca, apabila saya baca buku itu yang bertajuk Coins Obligation, yang langsung saya terus berpikir, macam mana seorang hamba Allah yang begini berpendidikan tinggi sanggup membuat kenyataan secara hitam putih dalam satu buku. Saya terbaca satu ayat yang dia mengatakan bahwa Malaysia tidak wujud. Sebabnya oleh karena tidak ada dalam definisi hari Malaysia bila Sabah sebetulnya adalah tidak merdeka. Tidak ada Malaysia. Jadi apabila saya terbaca, kalau itu Malaysia tidak wujud, selama ini yang si berada ini, yang pergi luar negara, pergi Sarawak untuk kasih nasihat di sana mengenai Malaysian Agreement 63, dia gunakan apa? Adakah dia terbang tanpa menggunakan dokumen? Jadi dia menggunakan dokumen bermana dia mempunyai Malaysian passport. Jadi kalau kau sebagai orang akademik, sebagai orang penulis, you percaya dengan you punya pendirian dan you punya kata-kata, macam manakah buat satu perkara begitu? Jadi kami secara kebetulan ada satu forum, ada satu anjuran di Kota Kinabalu yang saya dijemput. Alhamdulillah, arwah Zainal Azamain ada, sama Said Faruqi ada. Sama kalau tak silap saya, satu orang lagi yang dipanggil, pemimpin muda. Saya ingat parti apa yang dia mewakili. Jadi pada ketika saya bertanya secara sinis, selama ini berada traveling all over the world pakai pasport apa? Malaysia pasport kan? Jadi kenapa kau katakan Malaysia tidak wujud? Langsung dia tidak boleh bercakap. Jadi pendapat saya daripada dahulu lagi, saya tidak akan mengeluarkan hujah kalau tidak ada asas. Umpamanya macam dalam agama Islam. Apabila orang alim ulama bercakap di sesuatu hukum, dia mesti bersandar kepada hadis. Dalil. Ataupun kepada dalil-dalil yang tertentu. Begitulah penelitian saya. Jadi saya tidak akan berbicara dalam soal Malaysian Agreement 63 ini kalau itu semata-mata untuk menaik semangat rakyat negeri Sabah untuk tujuan politik.